Antum faham ke soalan Mak Imah? 15.23 ni salah kan? Tapi jawapan dia betul Mak Imah. Jawapan ni sama Mak. Jawapan ni sama tapi 15.23 ni betul ke salah? Salah. Salah. Sepatutnya berapa nilai dia? 17.96. 17 point 96. 6. Okey. Okay, Mirul. Tapi jawapan dia betul. Betul. Jawapan betul. Kalau macam ni, walaupun jawapan betul, tapi dia dikira salah sebab bahagi dia salah. Okey? Alright. Okey, peratusan margin untung bersih. Maksudnya untung bersih bahagi dengan jualan bersih. Yang ni betul. Jawapan betul semua? Betul Okey, yang ni 10.34 dia ambil kat sini. Bahagi dengan jualan bersih. Jualan bersih bukan ambil yang 2016 tapi ambil yang 2017. Okey, Miro Danish. Miro Danish dah balik dah. Dia tadi kan? Dia datang dah? Dia. Ada okey Mirul. Nampak tak ni? 15.23 kena bahagi dengan berapa patutnya? 17.96. 17.96. Okey, so jawapannya betul ke tak? Salah. Jawapan dia jadi salah juga. Okey. Okey, ni kita belajar Orang lain dia tak buat tapi Mirul bagus dia ada. Nanti dia tak adalah buat silap lagi next time. Okey. Peratusan untung tokokan. Okey. Untung kita pakai apa? Untung kasar. Untung kasar bahagi dengan kos jualan. Okey. Kalau untung kasar dia ambil betul. Kos jualan pun dia ambil betul. So betul. Okey, bagus. Kalau yang 2017 13.23 bahagi dengan 14. Ini betul. Okey, jawapan dia betul. Okey, bagus. Okey, pulangan atas modal. Dia punya ni untung bersih bahagi dengan modal awal. Okey, 8.45 bahagi dengan 18.23. Just good, bagus. 10.34 bahagi dengan 19.67. Yes. Mak Marisa kat sini dia ada apa Mirul? Careless. Ada cuai sikit kat situ. Okey. Nanti tolong buat yang lain pun tolong buat. Okey. Dan okey. Bagaimana kita nak define? Okey, sekarang ni kita pergi dekat 4.6. Kita belajar sikit sebelum kita buat latihan. Okey, antum boleh buka muka surat berapa ni? 116. Okey. 116. Okey, 116. Musidah Jadi Enterprise. Lebih berkualiti, lebih murah. Mama perasan Mohsin semua tak masuk Adlai semua tak masuk Mohsin balik kampung. Balik kampung. Adlai? Tak tahu. Sofia dah live dah. Tak apalah. Okey, Musidah Jati Enterprise memulakan perniagaan perabot pada 2001. Lepas tu, perniagaan ini berpotensi di kawasan perindustrian Puchong dengan 3 orang pekerja mengukarkan perabot kepada penduduk setempat. Okey, berdasarkan permintaan yang tinggi, perniagaan membagaikan produk dan meluaskan pasaran. Musidah Jati Enterprise berjaya meluaskan pasaran ke seluruh Malaysia. Okey, dia dah tolong kirakan siap-siap berapa dia punya nisbah semasa dengan nisbah kecekapan, nisbah untung. Dia dah siap-siap, dia dah letak. Dia dah tak payah kira, dia just bagi tahu je kat sini. Cumanya kita belajar balik kalau macam mana nak dapatkan nisbah semasa. Uzair, apa bahagi apa?
Aset semasa bahagi dengan liability semasa. Aset semasa bahagi liability semasa. Okey, betul. Ni maksudnya 1.97 dengan 2.05 adalah sebabkan aset semasa bahagi dengan liability semasa. Nisbah kecairan. Okey. Kecekapan, pusing ganti stok apa bahagi apa, Naufal? Apa bagi apa? Jualan. Mama tak dengar. Kau jualan barangan bagi stok berapa? AJB. Bahagi Stok berapa? stok berata. Stok berata. Okey. Pusing ganti aset. Siapa yang ada tu? Rahman. Pusing ganti aset. Jualan bersih bagi dengan jumlah aset. Jualan bersih bahagi dengan jumlah aset. Yang ni semua tak perlu bahagikan dengan 100 sebab dia pakai nisbah sahaja. Nampak ada kali-kali keluar kali-kali ni, dia tak ada darab dengan 100. Okey. Syed Mirza. Margin untung kasar. Untung kasar bahagi apa? Untung kasar bahagi apa? Bagi jualan bersih. Okey, JB. Miro Danish. Margin untung bersih, untung bersih bagi berapa? Bagi jualan bersih. Betul. Ulangan atas modal. Abid. Untung bersih bagi modal awal. Dalam Untung. 100. Ini semua dah 100, yes. Bagi modal awal. Untung tokokan. Untung kasar bahagi apa, Uzi? Kalau untung tokokan. Untung kasar bahagi? Kos jualan. Kos jualan. Dan semua ni kena darab dengan 100 untuk dapatkan peratusan. Okey. Okey, Anton dah dapat dia semua ni dia bagi 2015, 2016. Okey. Bagaimana kita nak analisa? Tengok sini. Okey. Bagaimana dia dah tulis benda-benda ni? Okey. Berdasarkan prestasi yang telah dibuat, okey, kita boleh analisis nisbah kecairan, nisbah kecekapan dan juga nisbah untung untuk syarikat ni. Kalau analisis nisbah untung, kalau anda tengok margin untung kasar dia, berapa tadi? 32.1%. 3.21% dengan 30%. Meningkat ke menurun? Menurun. Menurun. Bagaimana nak buat analisis? Dia kata peratusan margin untung kasar menunjukkan penurunan dari 32.1% pada tahun 2015 dan 30% pada 2016. Keadaan ini menunjukkan untung kasar semakin berkurangan dan kedudukan kewangan semakin kurang baik. Ini analisis yang boleh kita buat. Okey. Terbalik juga, sekiranya 2016 lebih tinggi daripada ni menunjukkan kita ubahlah balik, menunjukkan peningkatan. Kalau nak menunjukkan bahawa untung kasar semakin meningkat dan kedudukan perniagaan semakin baik, kita ubah. Sekiranya kalau berlaku peningkatan. Guna ayat yang sama saja kalau kita analisis. Okey. Peratusan margin untung bersih. Faham ke soalan? Ya? Kalau dia sama dua-dua tahun? Menunjukkan tiada perubahan, kata itu. Tiada perubahan yang berlaku pada tahun 2015 dan 2016 menunjukkan syarikat mengalami penjualan yang mendata. Kata je mendata. Tak ada apa-apa perubahan. Okey. Maksudnya tak menurun, tak meningkat. Mendata. Beritahu mendata. Okey, faham? Boleh? Faham ke?
Boleh? Boleh. Right. Okey, peratusan margin untung bersih. Okey, anda nampak ni. Daripada 75% ke 6.4%. Apa yang berlaku? Penurunan kan? Betul? Okey, sama je macam yang kat atas menunjukkan penurunan. Okey, nak terangkan sikit. Keadaan ini menunjukkan nilai untung bersih semakin berkurangan. Sama tak dia punya ayat? Tapi kita buat ayat yang lebih cantik lagi. Perniagaan kurang cekap dalam menguruskan operasi sehingga untung bersih berkurang. Sebab untuk dapatkan untung bersih, kita kena tolak belanja. Belanja dia banyak. So, pengurusan operasi dia kurang cekap kat situ. Okey. Tapi secara logiknya betul lah bila untung kasar kurang, untung bersih dia pun berkurang. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Semua okey? Okey, Mak Mak. Terima kasih Terima kasih atas respon anda. Ya, nak tanya? Analisis ni masuk exam ke, Mak Mak? Mas. Masuklah, apa lagi? Takkan tak masuk. Antum nak goreng-goreng pun boleh guna ayat yang lain-lain, tapi nak goreng, okey kita nampak ni berlaku penurunan, nak goreng-goreng macam ayat bawah ni boleh nak, tapi kita kena ada idea lah, sebab tu kita kena belajar. Masuk. Nanti Mak bagi latihan yang macam exam, banyak tu okey, jangan risau, masuk. Okey, apa tadi? Dah tak ingat dah. Okey, peratusan pulangan atas modal. Tengok atas modal dia. Pun berlaku penurunan. Okey. Kenapa berlaku penurunan? Menunjukkan perniagaan kurang cekap dalam buat pelaburan. Okey. Nampak kat sini? Operasi berkaitan dengan untung bersih. Pelaburan berkaitan dengan modal. Okey, nampak? Antum kalau antum nak buat analisa pun antum kena tentukan sebab apa boleh dia menurun. Sebab apa dia boleh meningkat. Kalau tentang untung bersih, tentang operasi, pengurusan operasi. Kalau tentang modal, tentang pelaburan. Kurang cekap. Biasanya kurang cekap, kita biasa gunakan perkataan kurang cekap lah. Kalau dia bagus, perniagaan bijak dalam membuat pelaburan perniagaan. Macam itulah. Ataupun perniagaan cekap dalam membuat pelaburan perniagaan sekiranya meningkat. Okey. Untung tokokan. Untung tokokan nampak berlaku penurunan juga. Sama je ayat dia macam kat atas, tapi nak tengok apa analisa dia. Keadaan ini menunjukkan perniagaan tidak beraksi dengan cekap dan berkesan. Perniagaan kurang cekap mengawal harga jualan dan kos jualan untuk menjana keuntungan perniagaan. Ini berkaitan dengan untung tokokan. Harga jualan dan kos jualan yang kurang cekap. So, sebab apa berkaitan dengan harga jualan dan kos jualan? Sebab untung kasar dibahagikan dengan kos jualan. Sebab tokokan berkaitan dengan kos jualan. Sebab tu dia adalah harga jualan dan juga kos jualan. Okey, habis analisis nisbah untung. Ada nak tanya tak empat-empat ni? Okey tak? Nanti boleh jawab soalan. Okey ke tak? Okey, Mak Mak. Terima kasih. Tunggu. Tunggu. Maibah, Ya, saya. ayat memang kalau nak buat sama semua boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi tu memang cakap boleh sama, tapi dia punya huraian tu. Nampak? Kalau tokokan mesti harga jualan dengan kos jualan. Nampak tak? Kalau fungsi Mak tunjuk ni. Kalau modal, pelaburan. Kalau untung bersih, kena cakap tentang pengurusan operasi. Kalau untung kasar, ini random. Dia kata semakin kekurangan kedudukan kewangan perniagaan yang kurang baik. Ini just random. Ini yang umum saja. Boleh tak? Boleh je buat yang sama je. Boleh. Kena ingatlah benda tu. Yang penting antum ingat.
Okey. Okey, kita Mama, pergi. Okay. kalau buat ni boleh buat dalam point ke? Boleh buat dalam point. Perniagaan tak ada masalah untuk buat dalam point. Yang penting buat. Itu saja. Ekonomi je tak boleh Ekonomi kena buat ayat kan biasanya kan. Okey. Okey, lagi ada nak tanya apa-apa? Itu je. Okey, ada. Okey, boleh Mama teruskan? Boleh. Okey, terima kasih. Aduh, hai. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, misbah semasa pula. Yelah, senyap je lah kan. Kita je lah yang akan bercakap. Nasib baik bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, mau Mak Imah mengamuk ni geram. Pernah ke kita belajar tak masuk exam? Ada juga. Cik Miza. Okey. Nisbah kecairan. Okey, nisbah kecairan tadi aset semasa bagi liability semasa. Okey, anda tengok kat sini, nisbah semasa dia 1.97 kali, 2.05 kali. Nampak ada apa, berlaku apa kat situ? Peningkatan. Tu tulis kat sini, menunjukkan peningkatan. Ayat dia macam biasa. Tersasul pula. Macam biasa, 1.97 kali dan pada tahun 2015 dan 2.05 kali pada tahun 2016. Nak tahu macam mana boleh berlaku peningkatan ni? Dia kata keadaan ni menunjukkan perniagaan mampu membayar hutang. Tengok kalau ni semasa mampu membayar hutang jangka pendek dengan cepat. Berlaku peningkatan, so mampu membayar hutang jangka pendek dengan cepat. Kalau berlaku penurunan, kita terbalikkan ayat dia. Perniagaan tidak mampu untuk membayar liability semasa ataupun hutang jangka pendek dengan cepat. Simple as that. Okay, tapi yang penting kena ingat benda tu. Okay, nisbah pusing ganti stok dalam nisbah kecekapan. Tengok pusing ganti stok dia. Pusing ganti stok dia. Memang. Ya, saya. Ada orang minta zoom sikit, dia tak nampak. Sekejap. Kan. Okey. Nisbah pusing ganti stok dia 7.11 dengan 6.6 berlaku apa? Penurunan. Berlaku penurunan. Nak tahu kenapa berlaku penurunan? Kalau pusing ganti stok, macam mana kita nak huraikan? Keadaan ini menunjukkan perniagaan mempunyai masalah stok tidak laku atau terjual. Okey. Perniagaan terpaksa menanggung kos pemegangan, kos penyimpanan, kos keusangan stok yang tinggi. Okey, keadaan ini menyebabkan modal firma akan terikat pada stok yang tidak terjual. Dia hurai panjang juga. Antum ambil yang atas ni pun dah bagus dah. Dan ambil atas ni, dia ada masalah stok tidak laku dan terpaksa menanggung kos yang tinggi. Jawab macam tu pun dah dapat markah, okey? Yang ni dia huraikan dengan lebih detail lah kenapa pusing ganti stok dia menurun. Okey? Okey, right. Kalau kat sini nak tunjuk 7.11 kali dia punya keluar masuk stok dia pada tahun 2015 ni tinggi. Kalau 6.6 kali lagi rendah daripada tahun 2015. Macam tu lah. Nisbah pusing ganti aset. Okey. Kalau kat sini dia zoom. Okey ke zoom ni? Okey, nisbah pusing ganti aset menunjukkan peningkatan 1.29 kali kepada 1.35. Okey, kalau aset ni nak menunjukkan perniagaan cekap urus aset dia. Untuk menjana jualan.
Sekejap, mau batuk sekejap. Sekejap Okey, ada apa-apa nak tanya soalan? Setakat ni, faham ke? Faham tak? Sekejap. Okey, mana ke mak macam sakit tekak. Okey, antum buka muka surat. Ya Allah. Okey, buat cuba buat yang bawah ni. Ni sudut aktiviti ni kan. Hari ni kita buat yang ni je. Okey. Okey, apa yang antum kena buat? Ni macam soalan exam kalau Abi nak tahu. Ni macam soalan exam ya Abi. Okey, dia bagi ni untuk 2017 pula. Ni dia syarikat yang sama, Musidah Jati tapi 2017. Okey. Allah. Sebentar Ana bolehlah zoom kat laptop sendiri. Sekejap sabar Mama terangkan sikit arahan ni. Okey. Huraikan prestasi Musidah Jati Enterprise berdasarkan 3 analisis nisbah asas bagi tahun 2017. Macam mana antum nak analisis untuk tahun 2017? Antum kena tengok tahun 2016. Mana tahun 2016? Kat atas ni lah. Atas ni 2016. Okey. Antum tengok tahun 2016. Comparekan dengan tahun 2017. Adakah berlaku peningkatan ataupun penurunan? Boleh? Okey. Nyatakan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan suatu nisbah asas meningkat atau menurun. Okey, yang ini tak perlu buat lagi. Sebab huraian tu antum dah mencakupi soalan nombor 2 dah sebenarnya. Dah menjawab soalan nombor 2. Tak apa, nanti kita buat yang lain. Mana antum buat nombor 1. Okey. Berikan cadangan itu tak perlu lagi. Katakan antum bersih. Berikan langkah-langkah itu kita buat nanti. Mak nak kira. Okey, ni. Okey. Oh, dia bagi yang baru rupanya. Okey. Antum buat dulu. Antum kira dia punya nisbah asas. Okey, ni apa yang antum kena buat dia berdasarkan ni. Tengok muka surat 119. Buat analisis. Allah. Okey, analisis nisbah nisbah untung. Nisbah untung ada 4. Lagi nisbah apa lagi? Nisbah kecairan. Cairan ada 1 je. Nombor 3 nisbah kecekapan. Kecekapan ada 2. Okey, antum diminta untuk buat analisis nisbah ni berdasarkan tahun 2016 dan 2017. Okey, buat yang tu dan huraikan dia punya analisa seperti yang kita dah belajar tadi. Boleh ke? Semua? Faham ke? Boleh Mak. Okey. Tu saja rasanya. Nanti kalau soalan yang 3, 4 ni nanti kita bincang sama-sama. Untuk hari ni tu saja. Boleh ke? Boleh, Mak.
Ada apa nak tanya? Nak kena kira-kira kan. Jadi Nak ikut yang ikut yang RM. Ikut RM 2016-2017 ke ikut yang ikut jadual atas? ikut RM ni. Ikut yang ni. Ikut muka surat 119. Antum buat analisis ikut muka surat 119. Okey. Ni ayat Okey. 11. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Buat jadual. Buat macam jadual, kemudian buat analisa dia. Ada apa-apa lagi nak tanya? Senang ke susah? Tapi antum kena buat nampak macam senang. Tapi antum kena try buat sini, kena tulis. Walaupun antum kata antum akan tulis benda yang sama, tapi antum kena buat juga. Ada nak tanya lagi? Okey semua? Okey. Ya, Rahman. Dalam jadual tu kena buat jalan kira ke? Dalam jadual tu kena buat jalan kira ke? Tak payahlah buat. Buatlah, antum baru belajar kan, buat dulu. Buat macam Mirrodin. Soalan 1 dan 2 apa? Okey. Soalan 1 sahaja. Buat macam Mirrodin ni buat tu. Buat kira-kira. Ni buat macam ni. Yang ni nisbah untung je kan. Dia ada kecekapan dengan buat macam jadual tu. Dengan kira-kira sekali. Okay. Lagi sekali Mama ulang. Pakai RM ni. Gunakan nilai yang diberi pada muka surat 119. Okay. Buat analisis nisbah. Analisis tu kena buat huraian Lagi nak tanya apa lagi? Ramai juga Ramai yang tak datang lah hari ni. Sudah sikit je orang. Itulah. Masing-masing balik kampung. Ya ke? Nanti cakap dengan orang buat juga tau. Orang ingat orang tak buat. Okey. Antum tolong buat. Okey, antum tolong buat. Lepas tu. Ni Mama nak cakap ni. Bagi Mama cakap jap. Antum buat. Tolong hantar dekat Mak Imah. Hantarlah Telegram ke, dekat Google Classroom ke. Kalau Mak Imah terlupa nak buat rasa kena buat create satu assignment. Nanti kalau Mak Imah terlupa nak create assignment, antum hantarlah kat Mak Imah kat Telegram ke. Okey? Boleh? Boleh ke? Supaya Mak Imah boleh paparkan macam Amiruddin tu bagus. Mak Imah bagi 100 markah kat dia. Boleh. Okey. Ni yang sebelum ni pun tak nampak pun. Dah hantar ke semua? Hantar ke? Tengok sikit kat Telegram Mak Imah. Ada ke orang hantar? Macam tak ada je. Tak ada. Okey ke? Dah tu je kot untuk hari ni. Nak belajar lagi? Dah lah kot. Okey, dah. Nak tanya apa-apa? Dah tak ada dah nak tanya. Tanyalah. Tanya. Tak nak tanya? Tak ada Mak. Tak ada? Dah. Okey, sikit je. Okey, sebelum habis, tu je kerja antum hari ni. Sebelum Mak Imah habis ni, Mak Imah nak share lagi sikit. Ini soalan muka surat 128. Okey. Encik Ramli memulakan ni. Alah, antum mesti tak nampak kan? Kita zoom lah. Encik Ramli telah memulakan perniagaan menghasilkan produk kesihatan kecantikan di Bandar Salak Tinggi. Setelah memulakan perniagaan, beliau ingin mengetahui pihak-pihak berkepentingan secara langsung atau tidak langsung kepada penyata kewangannya. Okey, terangkan kepentingan penyata kewangan kepada pihak berkepentingan di bawah. Okey, nampak tak kat sini dia ada dua markah kan? Okey, kat mana tu nak dapatkan jawapan? Dekat muka surat 108. Kalau pembekal.
Cari kat sini, pembekal. Pembekal ataupun window. Tu ambil jawapan ni. Laporan kewangan digunakan untuk menilai keupayaan dan kecekapan pengurusan hutang sebelum melakukan sebelum memberi kemudahan kredit atau memberikan pinjaman kepada perniagaan. Okey. Ini jawapan kalau pelabur. Pelabur tu orang yang nak melaburkan duit. Kalau pembekal ni maksudnya apa? Pembekal ni orang yang nak kalau pembekal Supplier ke? supplier, yes. Dia bagi dia supply lah bahan-bahan mentah kan. Biasa kita nak beli dalam jumlah yang banyak kan. Sama ada dia boleh bagi kemudahan kredit ke, bayar kemudahan ni kena tengok penyata kewangan. Kalau pelabur, siapa pelabur? Orang yang nak Hello. Kalau nak beli. Labur. Orang yang nak Melabur. dan nak tabur duit. Orang yang nak beri modal ataupun memberi dana kepada syarikat untuk mendapatkan pulangan semula nak ada share. Okey. Nak be part dalam perniagaan tu dan untuk mendapatkan hasil baliklah sekiranya untung. Kalau pelabur tengok penyata kita cantik semua, meyakinkan pelabur lah untuk melabur di perniagaan kita. Pemegang saham. Pemegang saham ni share. Okey. Pemegang saham ni dia nak tahu hala tuju. Okey. Dia nak tahu berapa pulangan yang dia akan dapat. Okey, pelabur tak semestinya orang nak menyumbangkan dana, dia tak semestinya mendapat macam pemegang saham atau pemilik dia dapat komisen, dia dapat share ataupun dapat komisen daripada saham. Pelabur ni orang yang dengan rela hati untuk memberikan dana kepada syarikat kita. Okey, meyakinkan kita. Mungkin kita akan dapat habuan lah kalau kita jadi pelabur. Tapi tak sama macam pemegang saham. Okey, pihak pengurusan. Pihak pengurusan siapa? Orang dalam syarikat lah kan. Macam mana nak bagi gaji. Macam mana nak bagi dividen. Macam mana nak bagi bonus. Semua kena tengok prestasi kewangan. Okey, pembiaya dengan institusi kewangan. Contoh dia apa? Pembiaya dengan institusi kewangan. Contoh dia apa? Bank awak. Pandai. Ataupun selain daripada bank, Mara ke. Yang boleh beri duit lah. Lagi apa banyak lah. Satu tekun. Macam tekun yang nak bagi apa? Nak bagi kemudahan hutang boleh. Nak kena tengok penyata kewangan tu. Okey. Itulah soalan nombor 2 ni. Kalau nak tengok jawapan ada dekat 108. Nanti kalau dalam exam, apa benda weh pelabur. Pelabur ni benda macam janganlah cakap macam tu. Kita belajar. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Mak Mas sebenarnya nak bagi banyak nak suruh antum buat kajian kes semua ni. Tapi tak apalah tak payah buat dulu boleh ke? Nak buat sama. Okey ke? Buat sama lah kan? Buat sesama lah. Tapi kau nak buat Rabu pakai jawab. Dah masuk sekolah, lupa. Rabu pakai baju sekolah ya. Kita dah tak KRS tu dah macam dah tak ada dah nampaknya. Lupa antum minggu depan dah ni. Minggu depan lah kita buat kajian kes sama-sama. Okey. Buat. Jangan tak buat pergi sekolah. Minggu depan jumpa. Siapa yang tak datang tu hantar dalam Google Classroom. Ataupun Telegram maklimah. Okey, itu je untuk hari ni. Ada apa pun nak tanya? Wah, Ya, saya. kalau suhu badan yang tinggi kena halau ke? Kena halau. Okey.
Nak buat demam ke? Mirul, jangan Mirul. Jangan fikir benda-benda tu. Dia kena balik. So kalau demam kena balik. Tapi kalau orang tu nak belajar pun, Apa? kalau orang tu nak belajar sangat. Kita buat ni lah online class lah. Mak kena online kan lah kelas tu. Macam sekarang kan tak ada salah pun nak online kan je kelas tu. Nantilah mak cadangkan. Okay? Ada apa-apa lagi? Tak ada. Tak ada. Yeay! Tak apa ke mak habis awal sikit antum try lah buat soalan tu. Buat ni 9 minit nak habis ni antum buat Okay? Sofia dah left lagi. Tengok senang je tu left. Oh Sofia ada dekat luar. Tu sahaja untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Mama harapkan kita semua sihat Okay, tu sahaja. Ada apa-apa nanti boleh tanya Mak Imah nanti. Okay.